Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Isu viral yang hangat diperkatakan di semua saluran media sosial, sahabat-sahabat semua, berkaitan dengan Kekemat yang mana mengeluarkan stokin yang dikatakan mempunyai tulisan di sana, membuatkan ramai khususnya bangsa Melayu yang beragama Islam tidak berpuas hati dengan kenyataan ini. Namun sahabat semua, bagi pandangan saya sendiri, memang perbuatan ini adalah satu perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Ya, seharusnya Kekemat ini ya perlu berhati-hati dalam membuat ataupun menjual ya barang-barangan seperti ini. Tapi perkara sudah berlaku. Akhirnya sahabat semua, yang mengelirukan kita, yang mengejutkan kita adalah ada ya di antara individu-individu maupun kumpulan-kumpulan tertentu yang membuat ataupun menyalahgunakan isu ini, menyalahgunakan ataupun mengambil kesempatan ya untuk melakukan penghinaan kepada raja-raja negara kita. Jadi ini adalah satu perkara yang serius sahabat semua. Jadi hari ini saya ingin kongsikan apa yang berlaku dalam kenyataan ataupun kenyataan media yang menarik ya untuk saya petikan atau saya bacakan bersama dengan Anda. Yang saya petik daripada Harapan Daily mengatakan bahwa penghinaan kepada raja-raja dibuat secara terancang. Itu antara kenyataan media ini. Kenapa? Dan menarik ya, ini perkara yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Jadi mari saya bacakan bersama kenyataan media ini. Katanya isu penjualan stokin tertera kalimat Allah dilihat cuba diambil kesempatan oleh pihak tertentu dengan melakukan penghinaan secara terancang kepada raja-raja. Jadi tersebar banyak hantaran di Facebook daripada pengguna berbeza yang menggunakan ungkapan yang sama susulan kes yang sedang disiasat oleh polis membabitkan penjualan stokin di kedai serbaneka Kekemat di Sunway Selangor. Jadi katanya bila jadi isu Kekemat ini, baru aku sedar kat Malaysia ini hina raja sultan lebih sensitif di mata pemimpin berbanding hina Allah dan Islam. Kata kenyataan itu antara posting-posting lah ya yang kita lihat ya, begitu ramai yang mengepost dan sebagainya ya, berbagai individu. Kalau kita lihat ini dia sahabat semua, berbagai individu-individu yang memposting perkara yang sama. Jadi ini dianggap ya dalam kenyataan media ini bahwa perkara ini adalah satu yang dirancang oleh individu-individu yang mencoba mengambil kesempatan dalam isu stokin ini. Jadi ungkapan tersebut dikenal pasti muncul dalam sejumlah akaun pengguna Facebook dengan sedikit perubahan pada beberapa perkataan tertentu. Perubahan seperti itu kita bagi menggantikan aku dan hina kepada sentuh isu. Kenyataan yang dibuat oleh pihak tidak bertanggung jawab itu dilihat cuba memainkan sentimen 3R, agama, kaum dan juga hal diraja di media sosial. Jadi semalam Harapan Daily mendapati rata-rata individu yang memuat naik hantaran tersebut merupakan penyokong kepada Perikatan Nasional. Malah ada individu yang memegang jawatan dalam Pemuda PAS dan pengarah penaziran Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam Kendalian Sayap Pemuda Pati Pembangkang itu. Namun terdapat individu yang dilihat memadam hantaran yang dilihat menghasut dan menyemai kebencian kepada kerajaan Madani itu. Jadi untuk rekod, siasatan polis derajat PDRM berhubung kebiadaban penjualan stokin kalimat Allah itu tertumpu kepada vendor atau pengedar produk berkenaan ke pasaran. Jadi semalam, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah memberitahu di Dewan Rakyat bahawa satu kertas siasatan telah pun dibuka di bawah Seksyen 298A Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Samsul berkata, siasatan akan tetap diteruskan bagi menyiasat dan mendakwa pihak terbabit khususnya yang mengedar dan menjual produk itu walaupun permohonan maaf sudah dibuat KK Supermart and Superstore Sdn Bhd 16 Mac yang lalu. Pengasas KK Supermart Datuk Seri Dr. KK Chai dalam sidang medianya menyatakan pengurusan produk itu dibuat sepenuhnya oleh pembekal menerusi sistem sewaan tempat dalam premis kedai serbaneka terbabit tanpa pemantauan pekerja pihaknya. KK Chai berkata hasil pemeriksaan ke atas 800 cawangan KK Supermart di seluruh negara mendapati hanya 3
hanya 3 premis memias token terbabit dan 14 pasang tertera kalimat Allah katanya. Jadi itu antara kenyataan permohonan maaf, tapi polis mengesahkan ya, dan juga Timbalan Menteri Dalam Negeri mengesahkan bahwa walaupun mereka sudah membuat permohonan maaf, tetapi siasatan akan diteruskan, sahabat-sahabat semua. Dan kembali kepada pokoknya tadi adalah bagaimana kenyataan ini menyatakan bahwa penghinaan kepada raja-raja ini dibuat secara terancang. Dan antara individu yang dikatakan terlibat ya dalam membuat posting ini adalah seorang ya yang memegang jawatan dalam Pemuda PAS dan pengarah penasiran sekolah rendah. Siapakah individu itu? Ini yang menarik ya, ingin saya kongsikan bersama dengan Anda. Jadi kalau kita lihat dalam gambar ini, itulah individu yang dikatakan itu. So ini dia sahabat semua, individu orang kuat sekolah rendah PAS anggap isu Sultan lebih sensitif berbanding hina Allah. Ini antara individu-individu itu yang membuat posting itu sahabat semua. Dan kenyataan beliau itu sebenarnya dia boleh dianggap sebagai satu kenyataan yang menghasut dan juga menyentuh isu-isu 3R. Jadi mari kita baca kenyataan media ini yang juga saya petik daripada Harapan Daily, menyatakan bahwa heboh dalam kalangan penyokong PAS berkenaan isu penjualan token tertera kalimat Allah yang masih dalam siasatan polis di Raja Malaysia. Reaksi dengan kenyataan yang sama digitar semula oleh ramai walaun itu turut melibatkan orang kuat sekolah rendah PAS, ya termasuk ya pengarah penasiran sekolah rendah integrasi teras Islam, yaitu Kamil Muhammad Rizwan. Ini nama individu itu sahabat semua, dan gambarnya ada di atas sana. Jadi kata ini antara kenyataan beliau, bila jadi isu kekemat katanya ini baru aku sedar kat Malaysia ni, kalau sentuh isu di Raja Sultan lebih sensitif di mata pemimpin berbanding hina Allah dalam Islam, iaitu antara kenyataan beliau. Dan kenyataan ini sebenarnya yang dikatakan terancang disebabkan begitu ramai ya mengguna posting yang tulisan yang sama, hanya diubah beberapa kata perkataan saja. So Kamil Muhammad Rizwan, ini antara posting beliau. Jadi kalau kita lihat melalui semakan, Harapan Daily turut mendapati ya Kamil individu ini juga memegang jawatan penolong pengarah sektor pendidikan Dewan Pemuda PAS ya, turut serta membuat posting yang boleh dianggap menyentuh 3R dan juga penghinaan kepada raja-raja. Kritikan salin dan tampal oleh walaun itu susulan penjualan token berkalimat Allah di kedai serba nikah kekemat di Sunway Selangor. Jadi ini ya yang dikatakan mereka mungkin menggesa walaun-walaun ini untuk posting perkara yang sama, menghina raja-raja dan juga menghasut sahabat-sahabat semua. Jadi rata-rata individu yang menaikkan hantaran memutihkan Sultan itu merupakan penyokong Perikatan Nasional. Itu dia ya. Jadi mereka ini antara penyokong tegar Perikatan Nasional, khususnya walaun-walaun yang kita kenal gelar sebagai penyokong tegar kepada Parti PAS ini sahabat-sahabat semua. Jadi apa pandangan Anda? Ini bagi saya seperti mana kenyataan media ini adalah mereka menggunakan ya, memanfaatkan dan juga mengambil peluang, kesempatan ya untuk melakukan penghinaan, satu yang tidak boleh diterima pakai. Jadi itu sedikit pandangan saya. Bagaimana pula dengan Anda sahabat-sahabat semua? Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Saat kita berjumpa lagi. Bye-bye.